Baiklah, untuk segmen Cak Nasihat pada kali ini, kita akan berkongsikan kepada anda semua berkaitan dengan gejala hepatitis. Jadi saya bersama dengan Dr. Syuhada iaitu Ketua Unit Pakar Hepatologi dan Gastroenterologi Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui talian Google Meet. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Jadi Doktor mungkin boleh mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan pengenalan mengenai penyakit hepatitis ini. Silakan, Doktor. Terima kasih Encik Ridwan. Okey. Saya Dr. Syuhada binti Adnan, pakar hepatologi gastroenterologi Hospital Sultanah Nur Zahirah. So, persoalan yang pertama, apa itu hepatitis? Terma hepatitis itu sendiri membawa maksud keradangan ataupun inflamasi pada hati. Hati ialah organ dalaman yang terletak di sebelah kanan badan manusia, iaitu di bawah diafragma. Tapi ada segelintir orang ramai yang masih keliru antara organ jantung dan hati. Sebenarnya ia adalah dua organ yang sangat berbeza. Hati memainkan peranan penting dalam metabolisme protein, kawalan gula, tenaga serta melawan jangkitan dan menyingkirkan toksin badan. Penyakit hepatitis kronik iaitu keradangan melebihi 6 bulan merupakan punca utama serosis hati iaitu hati keras dan bara hati dalam istilah kesihatan kita panggil hepatocellular carcinoma. Terdapat pelbagai jenis penyakit hepatitis, antaranya disebabkan oleh virus iaitu hepatitis A, B, C dan E. Selain itu, ia juga boleh disebabkan oleh faktor-faktor lain, contohnya alkohol dan ubat-ubatan. Namun pada kali ini saya ingin memfokuskan lebih kepada penyakit hepatitis B dan C. Ini kerana dua penyakit ini adalah penyakit yang sangat serius yang sering saya temui di klinik kesihatan. Dua penyakit hepatitis B dan C ini boleh menyebabkan penyakit hati kronik dan lebih membimbangkan kerana kebanyakan pesakit hepatitis B dan C lewat mendapatkan rawatan doktor kerana kebanyakan mereka pergi berjumpa pengamal-pengamal perubatan yang tidak bertauliah dan mereka juga tidak mempunyai simptom pada peringkat awal. Namun ada juga segelintir pesakit yang mungkin mempunyai simptom-simptom seperti demam, keletihan, sakit perut, air kencing yang berwarna gelap dan juga mata ataupun kulit yang berwarna kekuningan yang dalam istilah kesihatan kita panggil jaundice. Dan malah pada peringkat akhir, mereka boleh mendapat bengkak kaki, busung perut, muntah darah. Oleh itu, tak dinafikan terdapat juga segelintir pesakit yang lewat mendapatkan rawatan kerana mereka mengaitkan simptom-simptom mereka ni dengan kepercayaan disantau sebab mereka muntah darah kan, ataupun penyakit buatan orang ataupun disihir. Jadi adakah ia merupakan satu penyakit genetik ataupun apakah faktor-faktornya? Okey, untuk virus hepatitis A, penyakit virus ni disebabkan oleh makanan dan minuman yang dicemari. Tapi untuk hepatitis B dan C ialah penyakit bawaan darah dan cecair badan. Untuk hepatitis B, kebanyakan pesakit di klinik yang saya temui, virus tu boleh berjangkit melalui vertikal iaitu daripada ibu kepada anak. Suatu proses kelahiran. Ia bukan penyakit genetik ya. Ada segelintir pesakit kata penyakit keturunan ni. Tak, bukan. Jangkitan ini berlaku suatu proses kelahiran dan risiko jangkitan itu lebih tinggi jika beban virus dalam darah ibu itu tinggi waktu proses kelahiran. Untuk penyakit hepatitis C pula, kebanyakan punca jangkitan adalah disebabkan jarum suntikan yang dicemari dan tidak steril, terutamanya disebabkan aktiviti penagihan dadah. Adakah faktor-faktor risiko Okey, silakan dengan faktor-faktor risikonya. Faktor risiko yang lain yang antaranya ialah penularan hubungan seks, terutamanya seks bebas, bertatu, bertindik, transfusi darah sebelum tahun 1992, berbekam, menggunakan peralatan yang tidak steril. Malah saya temui sewaktu di klinik, pesakit ditulari penyakit hepatitis C disebabkan dia menerima vitamin C secara suntikan oleh pengamal estetik yang tidak bertauliah. So disebabkan mahukan kecantikan, kesihatan tergadai. So ada juga keradangan hati disebabkan penyakit genetik, contohnya Wilson disease disebabkan lebihan kuprum dalam tubuh manusia. Namun penyakit ini sangat jarang ditemui. Jadi doktor, apakah kaedah rawatan dan adakah pesakit-pesakit ini mempunyai peluang untuk sembuh sepenuhnya?
Okey, kaedah rawatan bagaimana cara untuk merawat tak dinafikan sebelum ni hepatitis B dan C sukar dirawat. Untuk penyakit hepatitis B, kebanyakan pesakit sekarang dirawat secara oral, ada ubatan tenofovir, entecavir, tenofovir alafenamide yang sangat mudah diambil tanpa kesan sampingan yang serius. Manakala untuk penyakit hepatitis C, jika sebelum ni sangat-sangat sukar dirawat kerana kesan sampingan ubat yang sangat serius. Dan ada pesakit yang tidak mampu meneruskan rawatan sebab kadar kesembuhan yang sangat rendah. Tapi suka saya katakan kini, dengan hanya ubatan oral, kadar penyembuhan virus hepatitis C kronik berada pada tahap 97%. Ini dibuktikan juga dengan ujian klinikal STORM-C trial yang menilai tahap keberkesanan, keselamatan, farmakokinetik melibatkan ubatan sofosbuvir dan rabistatin. Dan kajian ini telah disertai oleh beberapa hospital di Malaysia dan Thailand. So sekarang untuk pesakit yang mempunyai hepatitis C, mereka hanya perlu ambil ubatan selama 3-6 bulan sahaja, dan dalam tempoh itu selepas itu mereka dapat sembuh daripada penyakit hepatitis C. Di sini saja, iaitu di negeri Terengganu, kami telah mulakan rawatan terhadap lebih 1,000 pesakit sejak akhir tahun 2018 ke 2019. Bagaimana pula dengan hepatitis B? Adakah mereka akan sembuh? Hepatitis B buat masa ini agak sukar untuk mereka sembuh. Kebanyakan pesakit hepatitis B kami akan cuba kawal beban virus itu dengan ubat-ubatan. Ya? Adakah dengan penukaran gaya hidup, contohnya pemakanan yang sihat, gaya hidup yang sihat seperti membuat exercise dan sebagainya, mampu untuk melambatkan kesan penyakit ini kepada badan? Okey, sudah tentunya contohnya gaya hidup yang sihat, tidak mengamalkan pengambilan alkohol yang berlebihan atau tidak mengambil alkohol langsung, sebab alkohol tu mampu membuat radang hati. So keradaan hati boleh disebabkan alkohol. Pemakanan yang sihat, contohnya pemakanan yang rendah lemak, dan kawal jika anda ada hepatitis, hypertension, darah tinggi, anda hendaklah mengawal penyakit itu, kerana fatty liver, iaitu ada satu lagi penyakit yang boleh menyebabkan radang hati, dan ia juga boleh dalam masa yang sama menyebabkan serosis dan barah hati. So sudah tentunya cara hidup yang sihat mampu melambatkan proses kerosakan hati itu sendiri. Berapa lama jangka hayat pesakit-pesakit ini? Katakanlah tadi doktor cakap hepatitis B masih lagi tidak boleh dirawat, hepatitis C 97% berkemungkinan untuk sembuh sepenuhnya. Dari segi jangka hayat, kalau mereka tidak menerima ubat-ubatan dan juga rawatan ini, berapa lama mereka boleh hidup? Selalunya kebanyakan pesakit saya, mereka ada di antara mereka telah didiagnos hepatitis B dan C 10-20 tahun yang lalu, dan kini mereka tapi mereka tidak mendapatkan rawatan susulan. So kebanyakan pesakit-pesakit ini penyakit hepatitis B dan C adalah penyakit kronik. So dia mengambil masa untuk pesakit-pesakit mendapat komplikasi seperti serosis, barah hati. So kebanyakan pesakit yang dirawat, contohnya hepatitis B, jangka hayat mereka hampir sama dengan golongan-golongan yang normal, yang jika mereka mendapatkan rawatan. Bagaimana untuk mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang kita ada? Kementerian Kesihatan maksud saya. Jika anda diketahui mempunyai hepatitis B dan C, anda hendaklah mendapatkan rujukan. Terdapat klinik-klinik pakar hepatologi, gastroenterologi di seluruh negeri di Malaysia ini. Anda boleh mendapatkan rawatan untuk susulan untuk hepatitis B dan C. Untuk hepatitis C juga, sekarang ini rawatan telah pun boleh didapati di klinik-klinik kesihatan. Kami telah melatih pakar-pakar perubatan dan medical officer di klinik kesihatan untuk merawat pesakit-pesakit hepatitis C itu sendiri. Malah kami juga ada turun padang ke penjara dan juga klinik kesihatan untuk membantu doktor-doktor di sana untuk merawat penyakit-penyakit ini. Doktor, kalaulah seseorang itu dapat tahu terkena penyakit ini tetapi living in denial, tak nak berubat, tak nak pergi klinik kerana mereka kalau pergi klinik mereka akan rasa lagi takut. Kesan kepada psikologi, apa kesan kepada golongan seperti ini kalau lambat bertindak?
Okey, kalau lambat bertindak, sudah tentunya komplikasi akan berlaku. Seperti saya katakan tadi, komplikasi sirosis hati, bara hati, dan mereka boleh mendapat simptom-simptom seperti muntah darah di mana salur darah di dalam saluran pemakanan dan perut membengkak dan pecah menyebabkan mereka muntah darah. Mereka juga boleh dapat busung perut yang kita panggil dalam istilah perubatan ascites. Mereka juga boleh dapat jangkitan kuman dalam perut. Dalam istilah kesihatan kita panggil spontaneous bacterial peritonitis. Ini amatlah menyedihkan. So disebabkan itu kita ingin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kesedaran pada pesakit-pesakit hepatitis B dan C. Jika anda mengetahui anda mempunyai penyakit tersebut, segeralah mendapatkan rawatan di klinik-klinik kesihatan yang berhampiran ataupun hospital-hospital yang berhampiran dengan tempat tinggal anda. Okey, Doktor, mungkin sedikit pesanan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia tentang kesedaran gejala hepatitis ini di kalangan masyarakat. Okey, terima kasih. So, untuk hari ini ialah sebenarnya Hari Hepatitis Sedunia yang disambut 28 Julai setiap tahun. Pemilihan 28 Julai ini sendiri ialah sempena kelahiran saintis pemenang anugerah Nobel Dr. Blumberg yang menemui virus hepatitis B pada tahun 1967 dan 2 tahun kemudiannya beliau telah menghasilkan vaksin melawan hepatitis B virus. Tema Hari Hepatitis Sedunia pada tahun ini ialah Bringing Hepatitis Care Closer to You. Tujuan kami ialah untuk meningkatkan kesedaran tentang penyakit hepatitis dan memudahkan proses saringan dan akses kepada rawatan. Jadi nasihat saya untuk para penonton, jika anda mempunyai faktor risiko, sila jalani ujian saringan terutamanya hepatitis B dan C. Sempena Hari Hepatitis Sedunia, kebanyakan premis kesihatan dan hospital menjalankan ujian saringan percuma. Contohnya minggu lepas kami telah mengadakan saringan percuma di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu, dan pada hari ini dan esok sebenarnya Hospital Selayang, Hospital Kuala Lumpur juga mengadakan sambutan Hari Hepatitis dan mengadakan saringan secara percuma. Selain itu, anda hendaklah lindungi orang yang tersayang, terutamanya jika anda ada hepatitis B dan C, segeralah beritahu ahli keluarga anda kerana mereka juga boleh mendapatkan saringan. Dan seperti saya katakan tadi, amalkan gaya hidup yang sihat, elakkan aktiviti penagihan dadah, seks bebas dan alkohol. Dan jangan berkongsi barang persendirian yang mungkin tercemar. Contohnya darah, jarum suntikan, berus gigi dan pisau cukur. Dan jangan lupa dapatkan vaksin untuk hepatitis A dan B untuk melindungi anda dan orang yang tersayang. Okey, baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Syuhada, iaitu Ketua Unit dan Pakar Hepatologi dan Gastroenterologi Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih banyak-banyak, Doktor.